Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita buka dulu majlis dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Kalau kita buka buku teks, muka surat 100 hang pula dah. 129. Tajuk muamalah Islam. Okey. Semua dah ada buku teks ke belum? Dah. Dah. Kalau dah baguslah. Kalau tak ada lagi, bagi tahu Ustaz. Ustaz bagi dalam bentuk PDF. Okey, sebelum Ustaz ajak. Saya tak ada. Oh, kamu tak ada? Kalau tak ada, selepas ni kamu boleh PM Ustaz. Ustaz akan hantar buku teks dalam bentuk PDF melalui Telegram lah. Kamu ada Telegram? Ada. Boleh. Ustaz hantar melalui Telegram lah. Nanti PM Ustaz. Okey, Ustaz. Okey. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ustaz ada satu video. Video untuk kamu semualah. Ustaz nak sekarang ni kamu punya tugasan kamu. Kamu tengok elok lah. Dan kamu cuba fahami apa yang kamu dapat simpulkan melalui video ni. Lepas tu kamu cuba kaitkan. Apa kaitan video ni dengan kita punya tajuk yang kita akan belajar nanti ni. Okey. Ustaz akan mula. Ustaz rasa kebanyakan kamu ni kan, tambah-tambah orang perempuan lah kan, banyak tengok cerita Indonesia tak? Banyak tak tengok drama-drama Indonesia? Dok. Allah, tak banyak pula dah. Kamu faham tak bahasa Indonesia? Kau tak faham langsung? Boleh lah Ustaz. Boleh lah. Ustaz harap kamu faham lah dalam bahasa Indonesia ni, sebab bahasa dia lebih kurang sama je. Ni kartun ni dalam bahasa Indonesia. Okey, Ustaz mula. Bapaunya bapau. Okey, jelas tak? Jelas Ustaz. Video sangkut? Dah. Nice, okey, cantik. Teruskan. Bapau. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal gak tuh bakpaonya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan Mang? Halal atuh Cep. Tuh lihat di gerobaknya Mama. Ada logo halalnya dari MUI. Okey, faham tak? Bahasa Indonesia ni, faham tak? Kalau faham, Ustaz teruskannya. Faham? Faham Ustaz. Okey, teruskan. Sorry Ustaz kat line. Pokoknya mah bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh Bang, minta satu ya bakpaonya yang rasa coklat. Siap Cep. Berapa Bang bakpaonya? 5.000 aja Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Allah. Ada apa Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaonya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000, tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok
kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Gak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? Dek. Udah atuh. Jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naomi-nya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya Pak Ustadz. Kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ustaz, situ sajalah untuk video kita. Okey, Ustaz akan tanya seorang lah. Ustaz pilih Nur Ain Natasha. Boleh? Okey. Apa yang kamu dapat simpulkan video ni dengan tajuk yang akan kita belajar nanti? Boleh kamu simpulkan secara ringkas tak? Apa kaitan dengan tajuk muamalah? Pakat diam. Okey. Bakis boleh jawab, Bakis? Dia pasal urusan kewangan. Betul, urusan kewangan. Betul lah tu. Urusan kewangan. Dalam ni apa yang ditunjuk? Apa perkara yang dilarang yang ada dalam ni, dalam video ni? Dia lebih kurang macam riba tu, macam dia buat lebih kurang macam rasuah kot. Dia riba dengan rasuah ni dia berbeza sebenarnya. Kalau riba ni kita aziyadah, dia ada ambil keuntungan daripada benda yang dia bagi pinjam. Tak kira lah. Kalau hang tu bagi pinjam RM1, esok hang minta dia punya peminjam tu banyak lebih. Banyak lebih. Kat situlah ada imbuhan, orang bagi imbuhan. Imbuhan tu lah yang dinamakan sebagai riba. Contoh, pinjam RM1, banyak balik. Kita suruh dia banyak balik, RM1 10 sen. Walaupun 10 sen benda tu adalah dikira sebagai riba. Tak kira lah. Boleh? Itulah antara perkara yang dilarang dalam muamalah. Banyak lagi lah unsur-unsur ataupun ciri-ciri yang dilarang dalam melakukan muamalah. Jadi sekarang ni kita akan belajar tentang tajuk muamalah. Okey. Muamalah ada berapa jenis? Yang kita tahu lah, sedia maklum lah. Muamalah ada berapa jenis? Ada 2 je. Nes. Iaitu apa dia? Iaitu secara Islam dengan secara konvensional. Siapa pernah dengar? Islam dengan konvensional. Pernah dengar tak? Okay. Tak pernah? Tak pernah. Tak apalah, sekali lagi kita akan belajar secara lebih terperinci. Ustaz akan teranglah apa tu muamalah dalam Islam
Dan apakah benda yang berbeza antara Islam dengan konvensional punya muamalah ni? Okey. Sekarang ni kita akan belajar tentang apakah yang maksud hukum dan dalil muamalah Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan muamalah Islam? Hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Inilah muamalah ni. Benda yang terangkum dalam muamalah ni semua perkara ni. Jual beli, sewaan. Nanti adalah istilah-istilah Arab yang akan kita belajar nanti. Wadi'ah, qardu, macam-macam lagi lah. Simpanan dan sebagainya. Semua perkara yang berkaitan dengan dengan muamalah ni lah. Okey. Hukum muamalah apa? Hukum muamalah adalah harus ianya berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran, iaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya apa? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ambil daripada surah Al-Baqarah. Ingat dalil ni. Okey. Apakah matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam? Ni antara matlamat dia lah yang kita boleh perolehi. Dia bagi dekat sini ada 5. Kalau kita tengok dalam buku teks, 5 juga, tak silap Ustaz. Ya adalah banyak lagi dalil ni selain daripada Allahul bai'a tu, haram riba tu. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia lagi terperinci tau. Sebab tu Ustaz suka tengok buku teks. Ni dalil dalil muamalah yang kita baca tadi. Ni kepentingan saya kita masuk. Okey, ada 4 matlamat dia. Yang pertama adalah untuk menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Kan kita kata Islam ni dia menyeluruh. Termasuklah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli, sewaan, hadiah apa semua tu, dia termasuk terangkum dalam muamalah. Dalam Islam dia ada beberapa kategori, iaitu yang pertama adalah ibadah, lagi munakahat. Munakahat tu apa? Munakahat, jinayat dengan muamalah. Tu dia punya kategori-kategori dah. Munakahat ni dia berkaitan dengan perkahwinan. Ni berkaitan dengan muamalah. Muamalah ni berkaitan dengan jual beli. Jinayah tu berkaitan dengan jinayah lah. Nanti kita akan belajar kalau jinayah tu, insya-Allah ada. Okey. Okey. Kemudian yang kedua adalah matlamat dia adalah untuk mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Maksud dia apa dekat sini? Semasa kita melakukan jual beli, dia akan ada akad. Akad ni macam ijab dan qabul lah. Contohnya macam mana? Kamu pernah tengok tak? Kalau seseorang Islam tu, contoh yang fokusnya yang bermazhab Syafi'i, bila kita pergi kedai, kita nak beli barang, kita akan buat akad kan? Aku jual, aku beli. Betul tak? Itulah antara akad dia. Okey, untuk kita mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Yang ketiga apa dia? Segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan syariat Islam. Dengan syariat apa maksudnya? Maksudnya dekat sini adalah segala perkara yang kita buat dalam perkara yang berkaitan dengan muamalah Islam ni adalah berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Dalam Islam ni, dia menjaga semua pihak semasa bermuamalah ni. Penjual pun dia jaga, pembeli pun dia jaga, orang tukang sewa pun dia jaga, dengan orang yang memiliki hak
harta tu pun dia jaga. Okey, yang kelima, mendapat keredaan Allah SWT kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangan dalam urusan harian. Ni tak ada apa-apa dah. Okey, Ustaz teruskan lah. Sikit je kalau yang slide ni. Okey. Apakah kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam? Kepentingan dia kita boleh tengok di dalam Al-Quran, surah An-Nisa. Sekejap. Ustaz nak koda ni pula dah. Mesej. Okey. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-29 ada sebut. Okey, Ustaz seorang baca. Ustaz nak latih kamu baca. Syatirah boleh tolong baca tak? Alhamdulillah. Syatirah tolong baca ayat ni. Auzubillah ya. Di mana Ustaz? Ni dekat slide ni. Slide yang Ustaz tunjuk. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu. Tak wazan. Tak nampak ke? Wazan lah. Oh, kamu duduk surau ke? Tak apa-apa, Ustaz bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Maksudnya apa? Okey, bila kita baca Al-Quran kita kena ada lagu. Sebab itulah Ustaz baca dia ada lagu walaupun sikit. Kita tak boleh baca macam biasa tau. Kalau Al-Quran ni kita kena ada lagu. Tu sebagai tambahan Ustaz je lah. Okey, maksud dia apa? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah. Jalan yang batil. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Dengan jalan yang salah macam tadilah. Kita bagi rasuah. Kita buat riba dekat situ. Tak boleh lah tu. Hak tu jalan yang salah lah. Okey. Ni dalil kepentingan muamalah dalam Islam. Okey, kita tengok pula kepada dalil nakli ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam. Kita tengok surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tawalu 'alan nasi yastawfun. Dia tak apa jelas dekat sini. Kalau kita tengok dekat ni jelas sikit. Kita baca dekat ni lah. Tak apa jelas. Okey. Ni nah ayat dia ni. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tawalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surah Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Maksudnya apa dia? Maksudnya kecelakaan besar bagi orang yang menipu, iaitu dalam timbangan dan sukatan. Nanti kita akan belajarlah. Orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan ni, dia ada unsur riba dekat situ, orang panggil. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat dan menimbangkan untuk orang lain, mereka kurangi. Maksudnya dekat sini apa? Maksudnya kita ambil daripada seseorang orang lain tu, kita ambil dah cukup dah. Tapi bila mana kita nak menjual balik benda yang kita dapat tu, kita kurangkan dia punya timbangan dia. Adalah dia punya perkara-perkara yang mengurangi timbangan tu. Contoh apa?
kita nak beli buah. Tapi buah tu terkena air hujan. Bila terkena air hujan, buah tu jadi berat lah kan. Bila kita suka dia jadi berat. Berat dengan apa? Berat dengan air hujan. Itulah. Jadi perkara tu tak sah lah dalam jual beli. Dia ada unsur penipuan sikit dekat situ. Tak mana dah Ustaz baca ni. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Okay. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya? Hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan alam semesta. Okey. Tak ada uraian yang lebih lanjut lah ni. Kita faham macam tu je lah. Okey. Seterusnya, dalil kepentingan muamalah dalam Islam. Kita tengok kepada contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Kita ambil mafhum saja. Maksudnya apa? Bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Macam tadilah ni. Contoh, longgokan makanan apa? Longgokan takkan nak orang masuk apa dia? Kita punya tangan dalam nasi kan? Basi lah nasi tu. Ni mesti berkaitan dengan buah. Baginda bertanya, apa semuanya ini wahai tuan punya makanan? Orang itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab apa? Mengapa kamu tidak letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kaumku. Maksudnya dekat sini apa? Maksudnya si penjual ni, dia cuba mengamburi pembeli. Dengan apa? Dia letak buah-buahan yang cantik-cantik, yang kering, yang elok, dia letak dekat atas. Yang dekat bawah tu kebanyakannya buah yang dah basah dah. Dah lemau dah. Jadi hak tu dia ada unsur penipuan. Jadi baginda kata apa? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kaumku. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya penafian menjadi umat Rasulullah SAW ni, dia bermaksud perbuatan tersebut menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW dan petunjuk baginda. Itulah maksud dia. Boleh faham? Maksudnya perbuatan tu berdosa lah. Boleh? Baik. Boleh. Dia berubah sendiri. Okey. Ni dia yang Ustaz kata tadi ni. Muamalah dalam Islam, dia ada dua jenis. Yang pertama, muamalah dalam Islam ada dua jenis pula dah. Muamalah dia ada dua jenis. Iaitu muamalah dalam Islam dengan muamalah konvensional. Apa perbezaan dia? Kita tengok sini dia punya perbezaan muamalah Islam dengan muamalah konvensional. Okey, kamu pernah dengar tak? Bank konvensional dengan bank Islam. Bank konvensional pernah dengar? Dok. Mungkin kamu tak diberi pendedahan lagi lah berkaitan benda ni. Nanti kalau kamu dah masuk universiti nanti, memang kamu akan jadi macam pening. Terutamanya dalam urusan pinjaman. Contohnya pinjaman apa? Pinjaman PTPTN lah kan. Bila kita pinjam tu harga dia tu, contoh kita pinjam 10,000. Tapi bila nanti kita bayar tu, dia jadi 10,700. Betul tak? Jadi apa status hukum dekat situ? Okey. Ada sesetengah orang, dia akan berpendapat kata, dalam PTPTN ni, ada riba. Padahal bukan. Bukan macam tu, no? Yang sebenarnya, yang 700 lagi lebihan tu, mereka istilahkan sebagai ujrah. Ujrah ni apa? Ujrah ni upah. Upah apa dia? Upah mereka punya ni lah. Mereka punya pekerja mereka. Upah dia punya apa ni? Upah
segala kita punya transaksi kita lah. Kan mereka pun ada pekerja mereka. Pekerja tu yang akan menguruskan kita punya pinjaman kan. Jadi duit yang 700 tu dikira sebagai upah. Adalah dia punya istilah dia. Memang dalam muamalah ni dia ada perkara yang agak memeningkan sama ada benda tu riba ataupun tak riba. Macam-macam lah istilah yang kita perlu belajar dalam muamalah ni. Okey, tu tambahan daripada ustaz je. Okey. Kita tengok perbezaan antara muamalah Islam dengan konvensional. Yang pertama perbezaan dia adalah muamalah dalam Islam ni dia adalah bersumberkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Manakala konvensional ni dia bersumberkan kepada teori dan pemikiran manusia semata-mata. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada teori ahli ekonomi lah. Ahli ekonomi dia ada banyak orang keluar teori. Kalau kita buat sekian akan jadi sekian. Kita akan dapat keuntungan sekian. Dia ambil daripada teori situlah. Teori manusia je dia ambil. Dia tak guna Al-Quran dan Sunnah kalau konvensional ni. Tu kamu kena faham nanti. Okey. Dalam Islam, dia mengharamkan riba. Dalam konvensional, dia mengamalkan riba. Jadi tak boleh lah. Kita makan harta riba ni, harta riba tu dia akan jadi darah daging kita. Sebab itulah kadang-kadang kita punya anak-anak kita jadi dia punya perangai dia tak senonoh lah. Lawan cakap apa. Kita kena tengok balik lah tu. Apa yang kita bagi makan. Kita kena tengok keseluruhannya. Bukannya dari segi apa yang kita makan saja. Dari segi apa didikan yang kita bagi masa kecil. Ada juga dia tu. Ada juga faktor-faktor dia tu. Okey. Yang ketiga adalah muamalah dalam Islam bebas daripada unsur judi dan gharar. Apa itu gharar? Gharar itu apa? Siapa tahu? Okey, ustaz anggap tak tahulah tu. Gharar ni adalah ketidakpastian, kesamaran ataupun penipuan. Adalah gharar tu. Ustaz macam kan hok ni kelas ni macam kan sesi apa? Saya bertanya dan saya jawab. Tak apa. Okey. Kemudian konvensional. Konvensional dia mengandungi unsur judi dan gharar. Dia ada judi dengan ada unsur penipuan, kesamaran dekat situ. Muamalah dalam Islam dia berteraskan keimanan kepada Allah. Manakala konvensional punya muamalah dia berteraskan keuntungan dan juga kekayaan. Okey, ada apa-apa soalan setakat tu? Dah Ustaz. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Bagi dia tu ada respon tu terbaik lah. Okey. Okey, seterusnya. Di dalam Islam, dia terdapat beberapa unsur yang diharamkan di dalam muamalah. Iaitu yang pertama adalah unsur riba. Kemudian unsur apa? Unsur gharar. Gharar tadilah ketidakpastian, kesamaran. Nanti ustaz akan bagi contoh ni. Okey, kemudian yang ketiga darar. Darar ni dalam perkataan Arab juga. Darar ni maksudnya adalah keburukan. Darara, keburukan. Kemudian 4 judi. Alhamdulillah. Okey. Ni dia. Dia bagi contoh sekali. Unsur yang diharamkan di dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Riba ni apa? Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Kita jual beli, contohnya apa? Contohnya Iman berhutang kepada Ilham sebanyak RM100. Dengan syarat Iman mesti membayar RM110. Ataupun nilai dia tak sama dengan nilai ni lah. Kalau dia macam mana pula kalau dia tu Iman ni berhutang dengan Ilham 100. Tapi dengan syarat Ilham bayar 90 aja. 90 tu dia akan jadi sedekah pula.
Kalau kurang daripada nilai yang kita bagi hutang, dia jadi sedekah dekat situ. Kalau lebih, dia dinamakan sebagai riba. Tak kira lah lebih sekupang ke, lebih RM1 ke, dikira sebagai riba. Okey, gharar. Unsur yang diharamkan yang kedua adalah gharar. Gharar ni apa? Gharar ni kesamaran dalam urusan muamalah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kesamaran, ketidakpastian, penipuan, tu samalah semua. Belaka tu sama semua belaka. Contohnya apa? Menjual burung liar di udara. Sebab apa? Sebab apa tak boleh jual burung liar di udara? Siapa selalu pergi mengaji kitab dekat sini? Ustaz tanya seorang boleh? Sebab apa? Ustaz tanya Balqis. Boleh jawab tak? Sebab apa tak boleh jual burung Tak boleh liar kot. udara? Apa-apa? Saya tak faham dia punya menjual saya Oh, okey, faham. Tak apa. Menjual burung liar. Maksudnya macam ni. Sebab di situ dia boleh jadi unsur kesamaran. Sebab benda perkara ain yang kita nak jual tu, Ustaz pakai perkataan ain pula dah. Objek yang kita nak jual tu tak ada semasa transaksi jual beli. Contoh, sebab burung tu, burung liar bukannya burung kita bela. Jadi macam mana kita nak jual? Kan? Boleh jadi lepas kita bayar tu tiba-tiba burung liar tu dia terbang ke tempat lain. Macam mana kita punya benda yang kita beli tu dah jadi hak milik kita ke? Confirm lah tidak kan? Sebab dia tu burung liar. Jadi tak boleh lah hak tu ada unsur kesamaran dekat situ, unsur penipuan. Contohnya apa lagi Ustaz bagi? Ustaz bagi kamu nak beli durian. Hak ni selalu berlaku dalam masyarakat kita Ustaz tengok. Hari ni kita nak beli durian, padahal bukan musim dia. Kita nak beli macam mana? Contoh, apek mai dekat rumah kita. Apek tu, kita ada dusun durian kan? Apek tu kata apa? Untuk musim kali ni, I beli you punya durian lah. I beli dengan harga RM100 untuk semua pokok. I beli you punya durian RM100 untuk semua pokok. Padahal bukan musim dia lagi. Buah durian pun tak ada lagi. Kalau dah ada buah durian dah, tak ada masalah. Buah durian dah jatuh dah, tak ada masalah. Tapi kalau buah durian tu duduk atas pokok pun, dia akan menjadi isu dekat situ. Sebab buah durian ni nak dikira dia sebagai masak, dia jatuh kan? Kita tak tahulah sepanjang kita menunggu tu buah durian tu nak jatuh tu, apa akan jadi buah durian tu kita tak pasti. Jadi dekat situ dia ada unsur gharar. Kita tak pasti buah durian tu akan jadi apa. Boleh faham dah kot? Ustaz dah bagi banyak contoh dah tentang gharar ni. Terlajak masa dah. Okey. Kemudian unsur yang diharam yang ketiga adalah judi. Perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Contohnya apa? Mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlumbaan. Judi ni Ustaz rasa kamu dah maklum lah. Judi ni macam mana kan? Tak kira lah hang ni bertaruh duit ke, hang bertaruh kereta ke, bertaruh jam tangan ke. Sekecil-kecil benda yang berharga. Dikira sebagai judi juga kalau kita bertaruh. Okey. Kemudian yang keempat, darar. Apa itu darar? Darar adalah setiap perkara yang membawa kerosakan, keburukan. Contohnya apa? Melakukan transaksi barang terlarang. Contohnya menjual senjata api kepada kanak-kanak. Maksudnya apa dekat sini? Jual senjata api tu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya kita jual kepada kanak-kanak. Sebab apa tak boleh jual kat kanak-kanak? Benda tu akan memudaratkan kepada diri dia. Sebab dia belum dapat berfikir secara matang lagi. Kemungkinan kanak-kanak ni akan menggunakan senjata api tu untuk main tembak-tembak. Tak pasal-pasal mati anak orang lagi. Tu ada unsur darar lah dekat situ. Boleh faham kot?
Okey, teruskan. Oi, sekejap. Oi. Okey. Seterusnya kita lihat kepada maksud akad dalam muamalah Islam. Akad dari segi bahasa adalah ikatan ataupun simpulan. Dari segi istilah, maksudnya adalah ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan kewangan. Ijab dan qabul. Ijab ni apa? Ijab ni jawab lah. Qabul ni apa? Qabul ni terima. Kita macam ada sirah lah dekat situ. Sirah ni maksudnya perkataan kita. Kita sebut. Aku beli, aku jual. Macam tu lah. Ijab dan qabul. Rukun akad. Okey. Rukun akad ada 3. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Siapa pihak yang berakad tu? Penjual dan pembeli lah. Rukun akad yang kedua adalah sesuatu yang diakadkan. Perkara yang kita lafaz tu. Benda apa yang kita lafaz? Contohnya apa? Contoh, kita kena memasukkan dalam akad tu barang dan harga. Aku jual laptop ni dengan harga 1,500 tunai. Itulah contoh akad dah. Sirah. Ijab dan qabul tadilah. Aku terima, aku jawab. Macam tu lah. Aku balas, hang jawab. Itulah sirah. Ni 3 rukun akad ni kena ingat ni. Okey, syarat akad dalam muamalah Islam. Yang pertama, pemilik yang berakad. Pemilik yang berakad. Itu siapa dia? Iaitu penjual dan pembeli. Syarat dia apa? Syarat dia penjual pembeli mestilah seorang yang baligh. Kemudian dia berakal dan mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Ni dalam apa ni? Siapa ada soalan tentang benda ni? Ada soalan tak? Syarat ni. Baligh, berakal dan mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Tak apalah, Ustaz bagi soalan lah. Tak ada, Ustaz. Ustaz bagi soalan, Ustaz bagi jawapan. Okey. Kita akan bertanya. Takkanlah syarat baligh ni baru sah kita punya akad jual beli. Bukan macam tu, cik oi, bukan macam tu. Macam mana kalau budak-budak tolong beli bagi kita? Budak-budak tu tak baligh lagi tapi dia beli barang. Sah ke tak sah kita punya jual beli? Jawapannya adalah sah. Dengan syarat barang tu adalah barang yang tak berapa harga dia, tak berapa mahal. Barang kecil-kecil je. Jadi sah jual beli tu. Boleh faham? Kalau contoh kita nak beli barang yang mahal, contohnya kita nak beli kereta. Beli kereta, beli rumah. Tu disyaratkan untuk penjual dan pembeli tu adalah seorang yang baligh dan juga berakal. Berakal ni waras lah. Dan mampu. Jadi dia ada duit. Ada duit dan mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Okay, boleh faham? Kemudian syarat yang kedua dalam pemilik yang berakad ni adalah melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Jadi dia tak terikat dengan siapa-siapa lah. Dia tak terikat dengan siapa-siapa yang paksa dia untuk beli. Jadi dia bebas buat pilihan. Aku nak beli ke aku tak mau beli. Itulah dia punya syarat dia. Syarat dia. Kalau macam contoh. Ada seseorang tu ancam kita. Hang jual kereta hang dengan harga RM10. Kalau hang tak jual kereta hang dengan harga RM10 tu, aku bunuh hang. Jadi tak sah kita punya akad jual beli dekat situ. Sebab ada orang paksa kita. Kita tak bebas. Kita kena jual juga ke mana pun. Okey, yang kedua adalah perkara yang diakadkan. Apa syarat-syarat perkara yang diakadkan tu? Syarat dia yang pertama adalah mestilah wujud ketika akad berlaku. Yang kedua, barang yang diakadkan adalah halal. Dapat diserahkan ketika akad. Jadi maksudnya dekat sini sekali lalulah. Sewaktu akad tu berlangsung, akad jual beli tu, kita beli, kita bagi dengan kita terima sekaligus. Boleh faham?
Boleh. Dekat sini dia akan membawa kepada satu persoalan. Macam mana kalau kita jual beli online? Siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? Azizah. Tak kenal lagi. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Tak ada masalah pun. Macam mana kalau jual beli online ni? Benda tu dia tak ada wujud. Dia tak wujud sewaktu akad. Sah ke tak sah kita punya jual beli kita? Macam mana? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Tak Sah. tahu. Sah. Sebab apa sah? Sebab kita yakin satu-satu platform tu adalah benar. Dan perkara yang apa? Yang sebenarnya bila kita jual beli online ni, contoh kita beli online, duit tu akan tangguh dulu tau. Dia punya pihak syarikat dia, contohnya macam Shopee kan. Duit yang kita bayar tu dia akan tangguh dulu. Tangguh dulu, dia hold dulu sampailah barang tu sampai dekat kita dan kemudian kita approve. Kita dah terima approve tu, barulah duit yang syarikat dia hold tu akan bagi kepada penjual. Jadi tak ada masalah dekat situ. Kalau contoh sampai barang dekat kita tu, barang tu rosak, kan? Contoh kita pilih kasut tu rosak. Jadi kita jangan do approve lagi. Kita buat komen lah dekat situ. Kita buat komen, kemudian kita minta refund ataupun kita minta ganti balik. Jadi duit tu akan dapat semula kepada kita. Jadi tak ada masalah lah, tak ada isu dekat situ jual beli online. Bagus dekat situ. Dia tak ada isu horor ke, tak ada. Sah jual beli online. Okey. Kemudian syarat akad yang ketiga adalah sirah. Sirah syarat dia apa? Yang pertama, lafaz ijab dan qabul adalah sepadan. Contohnya apa? Ali berkata, saya beli baju ini dengan harga RM100. Dan Ahmad pula kata, ya, saya setuju dengan menerima tawaran tersebut. Okey. Lafaz ijab dan qabul tidak diikat dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya apa? Saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya sambung pelajaran. Ni tak sah lah ni. Kalau sirah yang macam ni tak sah. Sebab dia menetapkan syarat. Syarat dia apa? Kalau aku pergi sambung belajar dekat luar negara nanti ni, barulah hang boleh dapat hang punya barang hang ni. Selagi mana aku tak pi belajar, sambung belajar, lagi tu aku tak jual dekat hang. Tu syarat dia. Jadi tak sah jual beli dekat situ. Lafaz ijab dan lafaz qabul dalam satu pertemuan. Okey. Dah. Okey. Tadi Ustaz lewat. Kita habis lewat sikit boleh? Kau tak larat dah? Saya okey je mana-mana pun. Okey, bagus. Sa'an dia ada 2 unit dalam muamalah Islam ni. Kita masuk kepada unit yang kedua. Jenis akad dalam muamalah Islam. Ada berapa jenis akad? Ni dia bagi ada 5 jenis. Yang pertama adalah pertukaran. Yang kedua kebajikan, perkongsian, agihan dengan jaminan. Pertukaran tu apa? Pertukaran ni jual beli ataupun sewaan. Kebajikan, hibah, qardu, wakaf, wadiah. Ni kebajikan semua ni. Kebajikan ni maksudnya apa? Kita buat kebajikan lah. Kita buat baik untuk orang lain. Hibah ni hadiah. Qardu ni adalah nanti Ustaz akan terang. Wakaf pun Ustaz akan terang. Wadiah pun akan terang. Sebab dia punya definisi dia panjang. Ustaz akan ringkaskan nanti. Okey. Kemudian perkongsian. Perkongsian ni dia berkaitan dengan harta yang kita labur dan kita kongsi untuk mendapat sesuatu keuntungan. Dia ada 2 jenis. Musyarakah dengan mudarabah. Kemudian agihan. Agihan tu dia ada 1 jenis iaitu wakalah. Kemudian jaminan. Jaminan kafalah dengan rahnu.
Kena ingatlah istilah-istilah ni. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia lebih terperinci. Dah habis dah unit 1 ni. Oh, okey. Ni dia. Ni senang sikit faham sebab dia buat dalam bentuk petaminda. Okey, teruskan. Pengertian dan contoh jenis akad dalam muamalah Islam. Yang pertama, pertukaran. Pertukaran, tadilah Ustaz kata tadi, ada 2 jenis. Yang pertama, cara kita nak bertukar barang adalah dengan berjual beli. Yang kedua adalah dengan sewaan sahaja. Jual beli tu apa? Jual beli tu maksudnya adalah sesuatu akad pertukaran barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Barang dengan barang tu apa? Tak kira lah sama ada barang tu duit ataupun barang-barang kita. Dengan syarat ada ijab dan qabul apa semua tu lah yang tadi ni. Ada persetujuan antara dua pihak. Barulah berlakunya jual beli. Contohnya apa? Membeli makanan di kantin sekolah dengan duit. Ni dua barang ni. Makanan tu barang. Makanan tu barang lah. Duit pun barang. Jadi pertukaran barang lah dekat situ. Kemudian sewaan. Maksudnya apa? Akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan pembayaran tertentu. Contohnya kita bagi sewa apa? Sewa rumah. Ataupun sewa apa? Sewa kereta, sewa basikal, macam-macam lagi lah sewa. Tu pertukaran. 2 jenis tu. Kalau kebajikan, okey, kebajikan dia bagi 2 jenis. Tapi kalau kita tengok dalam buku teks, tu dia ada 4 jenis. Hibah, qardu, wakaf dengan wadi. Kita tengok hibah. Apa maksud hibah? Hibah adalah memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Maksudnya hibah ni hadiah lah. Kita bagi hadiah dekat orang. Memberikan sebuah rumah kepada anak. Ni adalah hibah. Kita tak harap apa-apa pun. Kita buat kebajikan, kita bagi hibah dekat dia. Kita bagi hadiah dekat dia. Itulah hibah. Qardu apa? Qardu maksudnya adalah memberikan hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Qardu ni maksudnya kita bagi pinjam dekat orang, kita tak letakkan apa-apa syarat pun untuk bayar lebih ke apa. Tak ada imbuhan dekat situ, tak ada riba. Kita buat kebajikan dekat situ, kita bagi qardu. Contohnya apa? Memberikan pinjaman wang RM100 untuk kegunaan peribadi. Nanti dia pun akan bayar 100 jugalah. Itulah qardu. Okey, ni. Sini pun ada 4 juga. Okey. Kemudian wakaf. Apakah maksud wakaf? Maksudnya adalah mewakafkan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal fizikalnya untuk penggunaan yang baik serta bertujuan mendapatkan keredaan Allah. Okey. Wakaf ni dia berbeza dengan sedekah tau. Kalau kita ada ustaz duk tengok selalu, ada seorang ni dia pergi masjid, dia bawa pisang. Dia letak pisang tu, dia tulis wakaf pisang. Betul tak tu? Siapa-siapa jawab. Betul tak? Wakaf pisang. Dah Ustaz. Sebab apa? Dia ada dekat definisi dekat sini. Sebab apa? Sebab apa tak dinamakan sebagai wakaf? Tak tahu. Dia ada dekat sini. Sebabnya adalah benda tu dia tak kekal. Nampak ni? Manfaatnya serta kekal fizikalnya. Buah pisang mana kekal? Buah pisang tu bila kita makan habis ya. Bila kita makan habis. Jadi dia dinamakan sebagai sedekah. Kalau kita bagi pisang tu maksudnya waktu sedekah bukannya wakaf.
Kalau wakaf, contoh kita bagi perkara yang boleh tahan lama. Contohnya apa? Kita wakafkan van jenazah, kita wakafkan rumah, kita wakafkan motor, macam-macam lagi lah. Perkara yang kekal dia punya fizikal, ataupun maksudnya ain. Ain tu kekal. Tak payah dia cakap lah bab ain ni. Okey, sebab susah sikit. Yang ni ain ni kekal fizikal lah. Okey, kemudian yang keempat, wadi'ah. Dalam kebajikan ada juga satu jenis iaitu wadi'ah. Wadi'ah ni apa? Wadi'ah ni maksudnya adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Inilah wadi'ah. Contohnya apa? Simpanan wang. Ustaz nak speed. Okey. Yang ketiga, perkongsian. Jenis-jenis akad yang ketiga adalah perkongsian. Perkongsian dia ada dua jenis. Yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah. Apa yang dimaksudkan dengan musyarakah? Musyarakah adalah akad yang menetapkan sesuatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua orang atau lebih. Musyarakah ni maksudnya kita ni dia bagi contoh dekat sini. Perkongsian untuk menubuhkan syarikat perniagaan. Jadi dekat situ ramai lah. Tak kira lah sama ada 2 orang ataupun lebih. Kita sama-sama jalankan syarikat tu. Bukannya seorang tu pemodal dan seorang tu tukang jalan. Tak. Ni maksudnya musyarakah ni sama-sama kita jalankan dia punya syarikat. Kita kongsi duit, kita sama-sama jalan buat kerja sama-sama. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah ni apa? Akad yang dilakukan untuk pemodal dengan menyerahkan modalnya kepada pengusaha agar dapat diniagakan dan keuntungan dibahagi antara mereka. Ni mudharabah. Dia berbeza dengan musyarakah. Musyarakah ni kita jalan sama-sama, kita buat kerja sama-sama. Mudharabah ni kita bagi duit, orang lain yang tolong jalan kita punya kerja kita. Contohnya apa? Pemodal memberikan RM10,000 kepada pengusaha untuk perniagaan buah-buahan dan kadar keuntungan yang dipersetujui 60% untuk pengusaha dan 40% untuk pemodal. Mudharabah ni maksudnya ada seorang pemodal dengan ada seorang yang tukang jalan, peniaga. Jadi kita buat persetujuan lah dekat situ antara pemodal dengan peniaga. Untuk orang yang berniaga ni kita bagi, kalau dapat keuntungan kita bagi 60% untuk dia. Kalau 40% tu pula kita buat persetujuan dengan dia, 40% tu untuk pemodal. Boleh faham? Boleh Ustaz. Boleh lah. Sikit lagi. Okey. Akad yang keempat adalah agihan. Yang dia ada satu je jenis, iaitu wakalah. Apa maksud wakalah? Mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan kepada orang lain. Kita wakilkan sesuatu pekerjaan tu yang boleh dikerjakan oleh orang lain. Okey, jaminan. Start speed lah. Akad yang kelima adalah jaminan. Habis dah. Okey, jaminan. Jaminan ni apa? Okey, dia ada 2 jenis jaminan. Kafalah dengan ar-rahnu. Kafalah ni macam mana? Kafalah ni adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas sesuatu transaksi. Maksudnya apa? Pernah tak kamu buat sesuatu pinjaman? Pernah tak? Bila kita buat sesuatu pinjaman tu, dia kena ada penjamin. Penjamin tu siapa dia penjamin? Selalunya yang jadi penjamin. Penjamin ni selalunya adalah kita punya mak ayah kita lah. Penjamin. Maksudnya apa? Maksudnya penjamin tu adalah orang yang
akan disoal sekiranya orang yang meminjam tu tak dapat bayar. Contoh, Ustaz bagilah dekat sini. Ustaz kan, Ustaz pinjam 10,000. Ustaz punya penjamin Ustaz, ayah Ustaz. Contoh, Ustaz tiba-tiba Ustaz meninggal. Contoh je, contoh. Okey, Ustaz meninggal. Jadi siapa yang nak tolong bayar balik pinjaman tu? Ayah Ustaz. Ayah Ustaz lah, sebab ayah Ustaz tu penjamin. Itulah kafalah. Kemudian last sekali, ar-rahnu. Ar-rahnu pula dah. Ar-rahnu tu macam mana? Ar-rahnu maksudnya adalah menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Ni contohnya kita gadai mah lah. Selalunya orang takkan bagi gadai handset, kereta, orang tak bagi gadai. Sebab benda tu harga dia akan turun. Harga dia akan turun. Benda yang konsisten harga dia emas, perak. Jadi kita bagi emas atau perak sebagai apa? Sebagai jaminan kalau kita tak dapat bayar hutang. Kalau contoh kita pinjam daripada kedai Acing ni Islam lah, dia buat ar-rahnu kan. Kita pinjam lah dekat dia 10,000. Lepas tu kita letak kita punya mah kita tu harga dia 10,000 juga. 10,000 ataupun lebih. Ataupun harga mah kita tu 13,000. Tak ada masalah kalau harga dia lebih. Kita letak je. Kita kata dekat Acing tu kata apa? Kalau aku tak dapat bayar hutang aku ni, aku gadai mah aku ni. Mah aku yang berharga 13,000 tu. Aku hutang hang 10,000 je tau. Hang ingat. Hang jangan buat-buat tak ingat pula. Hampir gadai 13,000, hang ambil semua. Tak boleh. Jadi syarikat ar-rahnu ni, dia akan, kalau kita tak dapat bayar hutang, dia akan ambil kita punya mah kita tu yang berharga 13,000 tu, dia pergi jual ikut harga semasa. Contoh, harga mah ni dia ada harga semasa. Harga semasa 1 gram RM190. Contoh. 1 gram. Jadi dia bila dia jual dia dapat lebih. Dia dapat 14,000. Kita hutang 10,000 saja. Jadi dia nak buat macam mana syarikat ar-rahnu tu? Syarikat ar-rahnu tu akan ambil 10,000 tu untuk diri dia dan 4,000 yang selebihnya tu akan dikembalikan kepada kita balik. Jadi kita dapatlah yang 4,000 tu. Boleh faham? Ar-rahnu tu. Boleh faham konsep ar-rahnu macam mana? Boleh. Alhamdulillah. Tepat pada masanya 1 jam untuk hari ni. Kita mula tadi 2 suku kan? Tepat pada masanya. Itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Boleh faham? Ada apa-apa soalan? Tadi kita hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey. Itu saja Ustaz Asa. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, sekali lagi Ustaz akan bagi quiz lah. Kamu boleh jawab nanti bila-bila kamu free. Okey nah? Okey Ustaz. Ustaz, terima kasih. Minta maaf lah kalau Ustaz minta maaf lah kalau Ustaz terlalu lama sangat. Ya, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dah live.